شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Tiada sesuatu yang seumpama Allah Subhanahu wa taala, dan yaitu yang mendengar lagi amat melihat. Ini setengah daripada uslub Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam membentangkan masalah akidah atau masalah tauhid dengan Allah Subhanahu wa taala. Mirip cara salaf. Adapun kita Asy'ariyah Maturidiyah, kita susun 20 sifat atau setengah 13 sifat qaul masyhur, qaul mu'tamad 13 indal Asy'ariyah dan 20 qaul masyhur dan Maturidiyah. Adapun cara Imam Ghazali disebut walhasil sama makna je lah, iaitu membina akidah yang sahihah. Di sini datangkan laisa kamitslihi syai'. Kalau dalam tauhid khalaf dia masuk dalam sifat mana? Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Maknanya mukhalafah Allah Taala dengan hawadis. Hawadis jamak kalimah hadisun. Hadis, hawadis maknanya segala yang bersifat dengan hudus, mana baharu, itu dipanggil hawadis. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sedikit pun tidak ada jalan keserupaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala makhluk yang bersifat dengan baharu. Segi zatnya, sifatnya dan af'alnya tidak ada sedikit pun persamaan. Sebab hakikat dia adalah mughayyarah. Hakikat Allah Ta'ala dengan hakikat segala makhluk adalah mukhalafah. Dia mughayyarah, berbeza, tidak ada satu persamaan. Zat Tuhan adalah diri zat yang qadim, adapun makhluk bersifat dengan lawan dia, iaitulah bersifat dengan hudus, ini baharu. Ini satu perkara yang amat besar. Dan yang mantap dengan benda ini, kedatangan Dajjal besok dia akan tolak dengan mudah. Sebab Dajjal akan, maknanya Allah Ta'ala izinkan dia sebagai cubaan hakikatnya, iaitu dia akan menyerupa dan mengaku Tuhan. Ya, maka Allah Ta'ala berikan kepada dia sebagai ujian kepada kita. Ya, dia boleh ambil mana makanan, dia boleh sekat dan sebagainya pada zahirnya, dan mengaku Tuhan. Maka siapa yang mantap dengan makna mukhalafah, maknanya mudah bagi dia lah. Sebab setiap yang bersifat dengan sifat-sifat yang tertentu bagi makhluk, maka itu bukan Tuhan. Tiap-tiap yang ittisaf dengan sifat makhluk, mana segala zat yang bersifat dengan sifat makhluk, maka itu bukan Tuhan. Sifat-sifat yang layak bagi makhluk, maka fallahu mukhalifun bizalik. Allah Ta'ala menyalahi dengan semua yang demikian itu. Habis. Ada timbul persoalan, tanya, yang menggunakan apa? Akal yang sempit. Kalau Tuhan tidak begitu, tidak begini, habis macam mana? Ya, tidak depan, tidak belakang, tidak atas, tidak bawah, semua tidak. Kalau ditanya begitu, kita tanya dia balik, yang kamu nak kenal ni siapa? Makhluk ke Tuhan? Kalau makhluk dia cara makhluk, Tuhan cara Tuhan, tu je, tak ada payah mana. Tuhan bersifat dengan sifat yang layak dengan dia, makhluk bersifat dengan sifat yang layak dengan makhluk, tu je.
Sebab segala sifat yang layak dipakai oleh makhluk, maka fallahu mukhalifun bizalik. Jangan pelik, kenapa lembu ni tak serupa dengan kita? Kalau kita serupa lembu, kita jadi lembu. Ya, kalau kita serupa dengan lembu, kita pun jadi lembu. Itu makna. Ya, makna makhluk sama makhluk pun tidak ada wajah persamaan bila hakikat dia lain-lain. Hakikat yang berakal saja dengan yang tawakal dan lain tak sama dah. Apatah lagi dengan zat yang maha dahsyat, zat yang maha besar, maha agung, yang kewujudan dia adalah asli. Ya, kewujudan Allah Ta'ala ialah asliyun. Adapun wujud selain Allah dipanggil apa? Asli lawan apa? Majaz. Maknanya sandaran sahaja, bukan hakiki. Ya, arid. Wujud Allah Ta'ala asli, wujud makhluk arid. Apa makna arid? Baru datang. Ya, sebab tuan-tuan semua ada suap beranak. Ada? Yang tanya suap beranak Tuhan lah. Ya, kalau orang tanya siapa jadikan Tuhan, tanya suap beranak dia berapa nombor. Ya, tak layak soalan itu ditanya. Kalau orang bertanya siapa jadikan Tuhan, dia soalan dia tak kena. Ya, dia tak kena menyoal. Ya. Dalam hadis tadi, syaitan cara menipu, dia heret satu-satu, kemudian di ujung dia perangkap. Siapa jadikan langit dan bumi? Allah. Siapa jadikan makhluk ni? Allah. Siapa jadikan laut? Semua tanya. Last sekali, siapa jadikan Tuhan ini? Jadi perangkap. Ya, kalau ada orang tanya macam tu, siapa jadikan Tuhan? Kata, ini soalan paling bodoh. Soalan ni soalan paling bodoh. Orang tak kenal Tuhan, dia sebut Tuhan, kemudian dia tanya siapa jadi. Boleh? Siapa jadikan makhluk? Okey. Kalau siapa jadikan Tuhan tu tak betul soalan. Ya, bila Tuhan dia bersifat dengan sifat ketuhanan, di antara sifat ketuhanan wujud dia zati. Ya. Ada pun kata yang kena jadi, bila kena jadi wujud dia bukan zati, wujud dia arid. Ya, wujud arid dan wujud yang baru datang, mana asal dia tak ada. Ada pun Tuhan dia tasif bil qidam wal baqa. Itu wujud zati. Wujud yang sebenar-benar ialah wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan dia takkan bertembung dengan ketiadaan. Kalau satu benda mawujud, dia boleh menerima dua ketiadaan, sama ada ketiadaan dahulu atau akan datang. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Apa makna makhluk? Allazi khuliqa, yang dijadi. Ya, bila dijadi bermakna asal dia tidak tak ada. Orang tak panggil dia kena jadi kalau asal dia ada. Dia panggil tahsilul hasil. Nak mengadakan benda yang dah ada, itu tak betul tahsilul hasil. Maka Allah Ta'ala wujud dia adalah asli, wujud dia adalah zati, wujud dia adalah mutlak. Berbanding dengan makhluk, wujud makhluk adalah wujud dia arid, baru datang. Wujud dia apa? Muqayyad, diikat dengan orang lain. Siapa mengikat? Tuhan ikat dia. Sebab wujud kita diikat, lahir kita dalam ikatan Allah Ta'ala, taksis iradat dia. Berapa umur kita, di mana kita duduk, tanah kubur semua siap kan. Umur kita ni, diri kita pun kita tak tahu. Bila kita padam. Bila kita padam kita tahu kan. Kerana rasa sihat-sihat, umur besok dah padam. Yang kat hospital tu tak padam lagi. Maknanya semua dalam genggaman kuasa taksis iradat Allah Ta'ala. Ya. Maka bila sebut Tuhan dia, kita kena kenal bahawasanya dia tempat berhajat, dia tempat bertumpu, tempat bergantung. Bukan dia berhajat dan bergantung dengan lain. Tiap-tiap benda yang bergantung dengan lain, berhajat, ada sifat itu bukan Tuhan. Maka kalau sekiranya ditanya siapa jadikan Tuhan, itu soalan yang salah. Ya, Tuhan tak boleh dikatakan jadi. Itu bukan, bila kena jadi itu makhluk. Itu maksudnya. Soalan yang tak kena. Kalau kita tanya, atau seorang cerita, saya dulu masa mak dan bapak saya menikah, saya hantar surat jemputan. Betul? Bapak saya menikah dulu, orang pun tanya, bapak betul ke? Ya, bapak betul. Mak pun mak saya lah. Saya masa dia menikah tu, saya hantar kat jemputan. Oh, dia pelik betul. Kita belum ada hantar jemputan apa. Mana tak kena ucapan tu tak betul, itu maksudnya. Ucapan itu tidak betul. Makna kita tak ada macam ni pula, sebab kita belum ada lagi.
Itu soalan ni tak betul. Siapa jadi Tuhan tu soalan ni tak betul. Sebab bila kata Tuhan, bukan dia dijadi, bahkan dia penjadi. Dia fani' bukan masnu'. Dia pencipta, penjadi, bukan dijadikan. Ya, maka bila hakikat kunhi berbeza, lain-lain, zat yang wajib al-wujud dengan zat yang mungkin al-wujud. Wajib apa makna wajib? Ya, wajib pada hukum akal, pada perjalanan ilmu usuluddin, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu ay intifa'uhu. Barang yang tidak diterima oleh akal, ketiadaan dia. Akal tak terima, kata tak ada, dia mesti ada. Itu panggil aja akal. Ya, maka Allah Ta'ala kewujudan dia taraf dia wajib. Adapun seluruh makhluk taraf kewujudan kita adalah mungkin, harus. Apa makna harus? Ma yajuzu. Ya, maknanya ma yasihu wujuduhu adamuhu. Barang yang ada dia pun okey, tak apa. Tak ada dia pun tak apa, boleh terima dia pihak. Maka zat yang taraf dia harus dah banding dengan zat yang wajib al-wujud, memang tak ada persamaan. Ya, sebab tu dasar besar kita ialah laisa kamitslihi syai'. Di sini dah nampaknya kehebatan, kedahsyatan kewujudan Allah yang maha dahsyat. Ya, wujudan ini tidak ada satu titik persamaan dengan makhluk, sebab makhluk adalah benda yang dia sendiri menciptanya. Ya. Sebelum ada makhluk, kana Allah wala syai'a ma. Itu sengaja daripada makam makrifah kan. Ya, makam dia kata apa? La kana Allah wala syai'a ma. Telah ada Allah Taala dan tidak ada sesuatu pun ya sertanya. Amak dalam alam nur panggil. Dia duduk dalam apa? Mimbanun nur dalam istilah sufi. Bila kita tawajuhkan kalbi kita situ, bayangkan asli asal ketika sesuatu tak ada, dia tunggal. Oh, dahsyat nampak kebesaran dia. Satu tak ada, kita pun belum ada lagi. Dia tunggal. Kana Allah wala syai'a ma'ahu. Tidak ada satu pun serta dia. Kemudian uhibbu an u'rifah fa khalaqal khalq. Aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Batala nak supaya ia dikenal, maka dia jadikan kita. Sebab tu matlamat asli kita atas dunia adalah ma'rifatullah, untuk mengenal dia. Ya. Kemudian laisa bijismin musawwar. Laisa bijismin musawwar. Dan tidak ada Allah Ta'ala itu berjisim yang berupa. Jisim mana benda zat yang baru, yang mengambil ruang, tempat. Ya, dia ada jenis jisim jauhar fardi, ada jauhar murakkab. Ada benda yang boleh susun, ada benda tanpa halus. Kalau kita panggil atom. Ya. Jadi tiap-tiap benda yattakhis mahallan. Ya, yang muqayyad bil makan wa zaman. Tiap-tiap jisim ni dia terikat dengan masa dan terikat dengan tempat. Ya, kita jisim bila lahir ada masa, boleh tanya bila. Di mana duduk, boleh tanya di mana. Makhluk kita boleh tanya bila dan di mana. Tuhan tak boleh tanya benda tu. Jangan tanya Tuhan di mana, jangan tanya bila dia ada. Dia makna kekal selamanya, asli, qidam, sedia kala. Ya, itu wujud yang hakiki sebenar, bersifat begitu. Sebab tu bukan Tuhan tu di atas arasy. Jumpa Pak Wahab dengan Tuhan atas arasy pula kata. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, Tuhan di mana Rahman tu duduk atas arasy. Oh, berat kerja. Kalau duduk atas arasy mana dah dua qadim. Zat Tuhan satu qadim, tempat pun jadi qadim. Ya, mana kata wahdaniyah, situ dah faul lebihah. Ya, kalau berpihak pun dah sudah tasyabbuh. Mereka yang mengatakan Tuhan duduk atas, itu dia panggil jadi kafir musyabbihah. Ya, orang yang kufur yang mentasyabuh, menserupakan Tuhan dengan makhluk, ada pihak ada atas. Maka dia kata atas bukan makna tawil ni. Atas makna isti'la, makna menguasai. Ya, dalam kekuasaan dia. Ya, kuasa ni semua duduk bawah saya. Kan saya cakap kan? Dia punya kuasa ni, semua kuasa ni duduk bawah saya. Mana duduk bawah saya, dia duduk situ bukan. Mana memerintah, menguasai, itu maksudnya. Ya, dia menjadikan. Itu bahasa Arab, dia banyak istiwa mana, berpuluh-puluh makna dia dan habis tu. Ta'ala Allahu 'anil intiqalat wal harakat wal hulul wal aqtar wal jihad. Ta'ala Allah, mana maha suci Allah SWT. Daripada apa? Intiqalat, berpindah. Kemudian bergerak, mengambil tempat, bertempat yang tertentu pada satu benua
pada pihak dan berpihak pada satu tertentu. Itu semua sifat yang layak dipakai oleh makhluk. Berpindah, duduk sana, duduk sini, pihak sini, sini, atau semua pihak yang ada pada makhluk. Maka mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala yattasif bizalik, bersifat dengan sedemikian, ya. Jadi sebab tu Sayyidina Abu Bakar kata apa? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Al-ajzu anil idraki idrakun. Al-ajz, mana lemah daripada mendapat, itulah pendapat. Ini pelik sikit ilmu Sududin tuan, lemah daripada mendapat, itulah dipanggil pendapat. Apa maksud dia? Al-ajzu anil idraki idrakun, lemah daripada mendapat, itulah dipanggil pendapat. Maknanya lemah daripada kita nak mendapat akan kunhi hakikat Tuhan, itulah dikatakan sebenar-benar kita mendapat makrifat dengan Allah. Itu maksud dia. Al-ajzu an idrak, mana lemah kita nak mendapat Tuhan ni macam jin, tak boleh, tak sama hakikat dia. Lemah kita nak mensifatkan sifat Allah Ta'ala sampai boleh super makhluk, itulah kenal. Selagi kita dapat mensifatkan Allah Ta'ala atau wajah sifat makhluk, itu belum kenal panggil. Itu maksud dia. Al-ajzu anil idraki idrakun, lemah daripada mendapat, itulah dipanggil pendapat, mana itulah makrifat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pengajian Usuluddin dan dia beza sikit dengan pengajian lain. Sebab apa? Pengajian lain kita dapat hakikat dia. Adapun Allah Ta'ala kunhi, ya, kunhi hakikat Tuhan itu tidak dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kunhi. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? Ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zati. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah Ta'ala, jangan kamu fikirkan akan kunhi ataupun hakikat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, hakikat zat Tuhan tidak dapat ditrace oleh makhluk yang bersifat dengan kekurangan. Itu dalam pengajian Usuluddin dia ada batasan-batasan dia. Ada benda yang dipikir, ada benda tak dibagi. Tafakkaru fi khalqillah, berfikir tentang kejadian. Tujuannya apa? Listidlal, untuk kita mengambil dalil mensabitkan segala sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Ya, dalam ayat Quran sebut gitu juga. Ya, ulinzuru maza fis samawati wal ard. Ada sila perhati apa yang ada dalam langit dan bumi. Tujuan dia apa? Untuk memantapkan lagi keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, adapun pada Allah Ta'ala tetap wala tafakkaru fi zatih, jangan kamu masuk mengharung nak mencari hakikat kunhi zat Tuhan, itu tidak dibenarkan. Dia tak dibenar jadi apa tuan? Ya, kalau kita masuk juga jadilah dia macam mat laksmana. Macam mana? Hasan anak Gimau, tahu anak Gimau yang mengaku Tuhan. Ya, dia mengaku Tuhan. Kita lah Tuhan, kita biar jawab dia. Jadi rosak. Sebab apa? Rasul dah bagi. Allah Ta'ala dah tegak, jangan masuk. Bila masuk, kita masuk, jawab dia boleh dua. Satu tak dapat hakikat, satu lagi babas, jangan jadi sesat. Itu ilmu Sududin dia kena jaga tuan ni. Dia pelik dari ilmu lain. Sebab hakikat yang kita nak kenal ni dua benda yang dia panggil mukhalif, muhalafah, mughayarah, dia tak sama. Ya, bila benda tidak sama, kita mesti dapat cara tak sama. Kalau benda tak sama, kita dapat benda sama. Itu tak betul. Ya. Kalau kita makhluk sama makhluk, benda yang sama. Kalau orang kata ada makhluk tapi tak ada pencipta, itu bohong. Nama pun makhluk. Bila makhluk maknanya ia dijadikan. Ya, itu faham. Ta'ala Allahu anil intiqal, mana maha suci Tuhan daripada berpindah. Ini sifat makhluk. Harakat, gerak, hulul, ya, maknanya dia bertempat, aktar, benua, duduk, atau semua jihad, pihak, atau semua maknanya apa? Benda yang mustahil atas Allah Ta'ala. Ta'ala Allah itu mana maha suci dia. Sebab kita sucikan Tuhan besar pada Subhanallah, maha suci Allah. Apa maksud dia? Maha suci ay minan naqais, daripada segala kekurangan. Dan segala kekurangan ialah bersifat dengan sifat makhluk, itu kekurangan. Sebab makhluk itu sendiri lemah. Kemudian la yahwihi makanun, tidak meliputi akan Allah Ta'ala itu oleh tempat.
Ya, Allah Ta'ala tidak meliputi akan dia oleh tempat. Sebab tempat tu sendiri dia yang jadikan. Ya, Allah Ta'ala yang jadikan masa, Tuhan yang menjadikan tempat. Dia yang mengawal masa dan tempat, bukan dia dikawal oleh masa dan tempat. Itu mana? Wala yakhussuhu zaman, dan tiada menentukan Allah Ta'ala oleh zaman. Sebab tu Tuhan tidak boleh tanya di mana dan bila masa. Sebab Tuhan dia yang menjadikan masa, dia yang menjadikan tempat, bukan dia dikawal oleh masa dan tempat. Kita dengan Tuhan siapa tua kan? Ni ada soalan kelakar guys. Ya, dia orang tanya. Tok Guru tu tanya nak wheel dia, kita dengan Tuhan siapa tua? Senyap kan. Tok Guru kata kita dah tua, peranjat nak wheel dah. Ya, nak wheel terpanjat. Tok Guru ni betul kita tua pula. Kita lah tua. Tuhan dia tidak tua dan tidak muda. Itu maksud ini. Ya, mana benda yang dirangkum oleh masa, dia ada tua ada muda. Oleh kerana Allah Ta'ala dia tidak dikawal oleh masa, dia yang menjadikan masa, maka Allah Ta'ala tak boleh dikata dia muda dan tua, tak boleh. Sebab sifat tua muda itu sifat makhluk atau maksud dia. Kan kita kata pula kita tua bertuhan pula kan, ke maksud ke maknanya kita dulu Tuhan kendian. Ya, mana Tuhan sedia kala ada di kidam. Kemudian kana qabla an khalaqa az-zaman wal makan wa huwa al-an ana ma alaihi kan. Adalah Allah Ta'ala dahulu daripada bahawa ia menjadikan akan zaman dan tempat. Ya, waktu amak mana tidak ada sesuatu pun, tempat pun tak ada, makhluk pula dia saja. Kanallahu wala syai'a ma. Telah ada Allah Ta'ala, tak ada satu serta dia, tunggal ahad atau makam ahadiyah. Di masa makam ahadiyah, syuhud qalbi, dia memandang ketunggalan Tuhan, yang lain lenyap. Oh, dia punya dahsyat kesedapan dia lain macam tu. Ya, tak ada makhluk lagi, pandang dia kan. Tu. Jadi kita banyak makhluk yang saru kepala. Dan adalah Allah Ta'ala sekarang atasnya, mana sama dulu, wahwa al-an ala ma'alaikan, iaitulah atas, ia sedia tiada berubah-ubah daripada sedianya. Sebab apa? Tak berubah sebab dia tidak dimakan oleh masa. Ya, kita dimakan oleh masa, baru lahir panggil baby kan, dah tua sikit dewasa, lepas tu tua, lepas tu bangka. Lepas tu terkejut ni alahat terus. Ya, itu kita. Allah Ta'ala tak ada proses itu, tak ada kat dia. Itu proses makhluk, bukan proses Tuhan. Ya, Allah Ta'ala sedia kala, ya, kekal di atas sifat kesempurnaan, kebesaran, keagungannya, tidak menerima perubahan. Ya, yang berubah adalah makhluk. Bahkan ada mantik dia panggil apa? Al-alamun mutaghayyir, wa kullu mutaghayyir hadis, wa kullu hadis ya yahtaj ila muhdis. Al-alam semua makhluk, alam ya. Alam istilah ilmu tauhid, ialah ma siwallah, lain daripada Tuhan, itu alam. Termasuk araf apa semua. Kalau ilmu sains istilah alam dia sempit. Alam ni bumi je kan. Ya. Alam mana ma siwallah. Sebab apa dinamakan selain Allah dipanggil alam? Dia diambil dari ilmu istiqaq, dia panggil alamah. Alam dia ambil kalimah alamah, mana tanda. Mana semua makhluk ni menjadi tanda dan dalil keberadaan Allah yang maha hebat, yang bersifat dengan segala kesempurnaan, yang mentadbir setiap saat. Ya, sebab dinamakan alam. Sebab tu barang siapa tengok pada alam tanda, dia tak nampak yang ditunjuk oleh alam, maka terbutalah mata hatinya. Seumpama seorang berjalan di tengah hutan, dia terjumpa tapak harimau, dia tengok je dia jalan, dan dia tak kenal. Kalau dia kenal macam tu, tanda ada harimau, dia nampak, dia undur ke belakang tu. Ya, dia pun ada macam jalan, baru dia tahu. Dapat pun orang duduk dekat-dekat hutan kan, dia mana kenal tapak baru, tapak lama. Dia nampak terperanjat dia undur ke belakang terus. Sebab apa? Dia kenal, dia nampak tanda tu, tapak. Tapak tu menunjukkan Tuhan dia. Ya, bila mana? Bila dia kenal. Begitulah orang yang mengenali Tuhan. Makhluk semua dipanggil dal ataupun dipanggil alam, tanda, alamah. Jadi bila kita tengok daripada tanda, mesti ingat nampak pada Tuhan dia. Ya, tengok pada sani', nampak pada masnu'. Tengok pada maknanya alam, maka dia nampak kepada mujid, itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Allah Ta'ala itu ya dahulu daripada bahawa ada yang menjadikan akan zaman dan tempat. Mana sebelum dijadikan tempat, masa, dia dah sedia ada.
Dan adalah Allah Ta'ala sekarang atasnya. Mana kewujudan Allah sekarang sama dulu, dia tak menerima perubahan dengan sifat kesempurnaan dia. Itulah adanya sedia, tiada berubah daripada sedia. Sebab yang berubah tu kita. Sebab berubah sebab kita dimakan oleh masa. Bila lama masa dia lain sikit perubahan tu berlaku. Ya, atau sifat alam dia punya, ya. Habis. Jadi semua alam ni dipanggil apa? Istilah sufi dipanggil mazhar, cermin, untuk melihat dengan mata dalam kita hakikat diri kita, memandang akan kewujudan Tuhan yang maha dahsyat. Dipanggil alam semua. Batu Ibn Atta kata dalam Tauhid Khas, ya, marra'al kaun walam yashhadhu fihi au indahu au qablah faqad a'awaza. Barang siapa yang membuka mata luar dia, memandang kepada sekalian alam, tiba-tiba mata dalam tak dibuka, sebelum, sedang atau selepas, tak nampak, tak berasa kewujudan yang maha dahsyat, maka sungguhnya terbutalah mata hatinya. Ya, kita nak buka dua mata, mata zahir dan mata batin. Bahaya kalau kita buka mata zahir saja. Ya, mata zahir nampak ni, habislah akhir yang ni akan terjun masuk ke dalam. Dia tutup mata dalam kita, dan ya, maka nampaklah ia kebesaran makhluk yang tidak ada hakikat. Ya, dia akan rasa makhluk yang tidak ada hakikat. Itu apa panggil dalam istilah Tauhid Khas, dia panggil wahmun, waham, sangka-sangka yang tidak ada hakikat. Ya, tuan, kita nak benda ada hakikat. Hakikat wujud sebenar dia. Adapun kita dengan Tuhan ibarat bayang ni, tuan. Ya, macam kita berjalan kan ada bayang kan. Nampak tak bayang? Nampak. Bergerak tak bayang? Bergerak. Tapi orang kira tak? Nanti datang berapa orang? 4. Mana? Tuan, 3 je. Tak ni gila bayang apa kata. Bayang yang tak kira. Habis kita tu nampak tu. Sebab apa dia tak kira? Sebab apa orang tak kira bayang? Sebab bayang wujud dia adalah muqayyad. Apa muqayyad? Wujud dia terikat. Dia terikat dengan Tuhan. Tuhan jalan, dia jalan. Tuhan berhenti, dia berhenti. Ya, kalau tuan-tuan jalan, dia berhenti, tuan berhenti, dia jalan, itu seminggu lagi. Ya, maknanya terikat. Bila terikat, orang tak pandang terikat. Ya, orang pandang yang wujud sebenar. Nisbah bayang kita dengan kita. Ya, wujud yang sebenar mana? Kita. Sebab tu kita tak kira dia. Sebab wujud dia bayangan dia. Maka wujud Allah Ta'ala dengan wujud makhluk, maka lebih kuat nak pergi mudah aja. Segala wujud makhluk ni membayangi kewujudan Tuhan. Sebab apa membayangi? Sebab wujud makhluk semua terikat dengan dia. Tidak ada satu makhluk yang ada besar kecil, yang nampak, lihat, darat, laut, ya, semua tak terlepas daripada takhsisul iradah. Sebelum ada Tuhan dah takhsis iradat. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala tentukan dengan iradat dia, ya, itulah yang ada. Tak ada, tak adalah. Ya. Kemudian kewujudan makhluk pula terikat dengan apa? Taksirul kudrah. Kesan, kudrat dia punya takluk apa? At-taksir. Iaitu dah ijad wa i'dam, dia mengada atau dia meniada. Ya, tak ada satu benda terlepang dia. Dan kewujudan kita pula terikat dengan inkishaf. Ilmu sama basar. Mana ada yang maujud yang tidak, yang terlindung daripada penglihatan Tuhan? Tak ada. Bahkan zahir batin dia tengok, tuan. Itu maknanya wujud kita bergantung dengan dia. Jadi untuk menyuburkan keimanan, zikir yang besar ialah memandang keterikatan makhluk dengan Tuhan. Sentiasa syukur kita pandang. Kita rasakan apa? Keterikatan makhluk dengan Allah. Sampai dia karam memandang af'al Tuhan. Bahawa dia akan rasa sedap. Ya, bila dia pandang betul sampai keperasaan pada makhluk itu tenggelam, terang nampak kewujudan Tuhan, itu dipanggil dia mengalami makamil fana. Apa fana? Antau dua azamatillah. Terserlah terang dalam batin hati dia. Pandangan hakikat insan yang sebenarnya terang nampak kebesaran dia. Lain tenggelam. Ya, lain akan tenggelam. Di situlah baru mula kelazatan insan dengan Tuhan. Situ kunci kan. Kita tutup aja baru dia menyala. Ya, kita kunci baru terbuka. Ini apa bahasa? Ya, kunci baru terbuka. Padam baru terang. Apa maksud dia? Padam keperasaan kalbi kamu dengan makhluk, maka dia akan terang dengan Tuhannya. Itu maksudnya. Kunci pandangan kalbi dalam kamu, sir roh kamu dengan makhluk, maka Tuhan akan buka. Ya, nampak kehebatan, kedahsyatan dia.
Kita yang tak nampak terang ke kudrah Tuhan, iradah Tuhan. Sebab apa? Terdinding dengan memandang kudrat dan iradat makhluk. Nampak awan ni besar, dia tak ada. Dia sampai padam terus, lenyap, lebur dalam kalbi, bukan mata luar, mata dalam. Sebab yang boleh kenal Tuhan dalam, luar tak boleh kenal. Al-basar la yara ilal haq, wal basira la tara ilal haq. Mata luar dia tak tengok melainkan makhluk aja. Mata dalam yang tengok dia. Tengok apa makna dia? Murakabah, musyahadah. Itu dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti kita campur-campur tadi. Tauhid am dengan tauhid khas campur. Dia tak ada lagi tu. Ya, tauhid am dia membina akidah berdasarkan dalil wal burhan. Ada pun tauhid khas dia membina ialah musyahadah. Ya, musyahadah dengan jalan zauq, wujudan, syuhud, iyan, ya, zauq, rasa. Kita membina keperasanan. Itu mana keperasanan, mana apa? Rasa. Terasa ia melihat, terasa ia memandang, terasa ia mengurus dalam setiap saat. Huwa fi sya'n. Setiap saat Allah Ta'ala sebut Al-Quran kan huwa fi sya'n. Sya'n mana urusan dia, sentiasa. Ya. Jadi bila kita perasan akan dia, tenggelam yang lain. Kalau kita buat tak perasan dengan dia, kita akan nampak yang lain. Ya, anta ma'al aqwan ma lam tusyahid al-muqawwin. Kamu dibelenggu hati kamu, roh sir kamu dengan makhluk bila kamu pandang makhluk, tidak pandang dia. Ya. Kena perasaan tuan ni. Faham? Tengok baik-baik. Kan takut tak faham. Habis. Syahadan. Apa syahadan? Satu perkara yang disaksikan kebenaran Tuhan. Syahdan wajib atas tiap-tiap akil balik. Akil mana? Yang berakal. Balik apa mana? Sampai umur. Akil balik. Kadang-kadang orang kampung disilap sebut, bukan akil balik, akhir balik. Akhir tu maknanya penghujung. Ini bukan akhir. Akil, berakal. Balik mana? Sampai. Sampai apa? Sampai umur. Ya, maknanya ketika itu dia menanggung taklif syar'i, ya, hukum syarak. Apa dia wajib? Mengetahui barang yang wajib pada hak kita ada. Apa barang yang? Mana sifat. Masduk barang itu adalah sifat. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atasnya dan yang harus baginya. Ya, untuk mengenali dengan sifat yang telah didedahkan daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Mengenal bisifat, la bil kunhizat. Dalam Quran kalau kita tengok kan, semua Tuhan akan jawab dan tunjuk dengan makna sifat. Jawab dia, allazi khalaqas samawati wal ardh. Allah Ta'ala allazi khalaqa, yang menjadikan. Dia guna lapan yang. Dalam bahasa Arab kalau kita terjemah bahasa dengan makna yang, itu makna sifat. Kalau akan, itu makna maf'ul. Ya. Allah yang menjadikan. Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Allah Ta'ala yang menarik nyawa kita. Ya, semua yang digunakan yang mana sifat. Mana mengenal seorang dengan sifat. Kita pun kenal dengan sifat dia. Ya. Siapa tu? Apa sifat dia? Apa rupa dia? Semua tu sifat. Ya. Habis tu. Dan demikian lagi wajib pula mengetahui barang yang wajib pada hak segala rasul. Orang-orang pilihan Allah yang membawa syariat, utusan untuk mengajar dan mendidik manusia supaya mengenali Tuhannya dan mengabdikan diri kepadanya. Dan mustahil atas mereka itu, dan barang yang harus atas mereka itu para rasul, iaitu terkandung sekaliannya dalam kalimah la ilaha illallah. Ya, dia terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Sebab itu dalam kitab Usulut Tahqiq, ya, dia kata paman lam ya'lam maknahuma fahuwa kafirun mukhalladun bin nari wa insana wa sama ramadan wa hajjil baitil haram. Barang siapa yang tidak mengetahui makna yang ada dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makna, ya, bukan arti. Kalau arti la ilaha illallah, apa makna dia? Arti dia, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu arti. Makna benda yang tersurat di dalam yang tersirat. Makna la ilaha illallah dengan makna la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftakiran ilaihi kullu ma adah
baru isbat illallah. Itu maksud dia. Itu makna dia. Ya. Contoh kita mana beza makna dengan arti. Kidam apa arti kan? Apa arti kidam? Sedia. Apa makna kidam? Senyap ni. Kidam sifat apa? Salbi, salbiah. Salbiah dengan mana apa? Salbiah dengan mana insilaf. Ya. Maknanya bila kita itlak kata kidam, terus kita nampak. Ya, kalbi kita faham ibaratun an-nafil adami sabiq lil wujud. Itu makna kidam. Itu makna kidam. Sebut dia kidam, maknanya apa makna? Ternapi. Ibaratun an-nafil adami sabiq, ternapi ketiadaan yang mendahului bagi kewujudan Allah. Sifat itu kita sebut kidam, tak dia pergi situ. Maknanya tertolak suatu di suatu. Apa di suatu? Kidam, tertolak baharu, hudus di Tuhan. Itu makna dia. Ya. Bersifat kidam ni sifat dipanggil makna insilaf, ternapi tolak. Makna dia mesti sifat salbiah diterjemah dengan makna ketiadaan. Memahami dia kena terjemahan ketiadaan. Kidam makna apa? Ketiadaan permulaan. Baka, ketiadaan kesudahan. Mukhalafah, ketiadaan menyamai. Qiyamu binafsi, ketiadaan berhajat pada zat dan fa'il. Wahdaniyat, ketiadaan berbilang-bilang. Itu sifat dia menapikan, ternapi. Mandul, apa makna? Ketiadaan anak. Fakir, ketiadaan harta. Yatim, ketiadaan bapa. Itu makna tu. Itu sifat salbi bagi kita. Ya, maknanya benda tu nak faham kena letak makna ketiadaan. Itu sifat salbiah. Itu sebab ulama-ulama letak tu ada wajhut tanasub dia panggil. Wajah kemunasabahan. Sebab apa wujud diletak nafsi? Apa makna nafsi itu? Kan salbi apa makna dia? Ma'ani, mana apa semua ada tu. Ya. Mana ulama tolong hurai supaya kita nampak lebih terang. Ya. Pengenalan dengan Tuhan terlebih jelas sebenarnya. Jadi sekarang makna yang ada dalam la ilaha illallah, bila kata-kata la ilaha tiada bersifat ketuhanan, maka bila makna ketuhanan dia dua makna yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, satu makna. Ya, wa huwal ghaniyul hamid, makna kedua. Hei manusia, Tuhan kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, kamu semua fakir kepada Allah. Bila makna fakir dikeluar makna apa? Iftikar kullu ma siwa ilai. Wallahu huwal ghaniyul hamid, adalah maha kaya. Maka dikeluar pada lapas ghina, yang mana istighna ila an kulli ma siwa. Itu makna ketuhanan. Makna bila kata tiada Tuhan, mana tidak ada zat yang dia ni tidak berhajat kepada yang lain. Itu makna kaya sebenar. Sebaliknya pula makna kedua, yang lain semua terikat dengan dia. Itulah Tuhan. Ya, makna kalau ada orang mengaku Tuhan, dia kata tu Tuhan, sedangkan benda yang dia kata Tuhan tu bergantung pada benda lain, tu bukan Tuhan, Tuhan tu. Ya, dia pergi buat ni benda betul dia sembah ni, pelik. Ya, Tuhan ni makna dia yang mengawal, bukan dia dikawal. Faham ya? Dua makna tu. Terkaya. Terkaya yang sebenar. Mana apa terkaya? Dia tidak berhajat, dia tidak terikat, dia tidak dikontrol. Itu bahawa Tuhan. Ya. Satu lagi makna, semua benda kena terikat dengan dia. Mana kalau dia tak terhajat pada orang lain, sedangkan dia, orang lain pun tak berhajat pada dia, itu bukan Tuhan. Ya, faham ni? Tuan-tuan kena faham ni, tuan-tuan berjalan, tuan-tuan duduk rasa lagi dia. Ya, kalau faham betul-betul, renung betul-betul, akan nampak benda ni. Situ baru kita nampak hebatnya kebesaran Tuhan. Sampai tuan-tuan berjalan, tuan-tuan bercakap, tuan-tuan makan, minum, rasa dia. Af'al dia akan dibuka. Bila kita faham makna betul, kemudian kita suntik pandangan syuur dengan zikrullah. Boom, baru dia nampak terang. Ya, itu dipanggil apa? Perlenyapan, dipanggil lenyap. Ghalabatus syuhud dipanggil. Itu dah istilah akan datang. Ya. Jadi bila kita nafi la ilaha illallah, tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah, maka dengan sendiri kita kata makna dia bagaimana? Tiada zat yang mana dia ni tidak berhajat pada yang lain, tak terikat dengan lain. Sebaliknya yang lain semua terikat dengan dia. Tak ada macam ni, illallah, melainkan Allah. Barulah kita akan rasa keterikatan makhluk itu dengan Tuhan.
Ya, apa benda tu? Sebab itu rahsia Rasulullah SAW kata jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdid, maintain iman kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Dia akan pergi kepada kepahaman tauhid khas, iaitu fa'il yang membuat hakikat adalah dia. Ya, sebab benda semua terikat dengan dia. Jadi sebenarnya siapa dia fa'il? Huwallah. Ya, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Tu nas Quran terang. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Apa perbuatan kita? Melihat, memandang, bercakap, semua ni adalah af'al dia. Ya, sebab ilmu usuluddin dia akan tebuk, kita akan nampak benda tu. Kalau dia tak terasa lagi, mana dia punya usuluddin belum kemas lagi. Ya, sampai apa mana tauhid? Mengesakan tunggal. Kalau kita pandang dia, pandang kita lagi, tu bukan tunggal. Kena pandang dia, matikan terus. Dia kata mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum mati. Maksud dia apa? Matikan merasakan af'al kita, ya, dalam memasa af'al dia. Matikan merasa kudrat kita dalam memandang kudrat dia. Matikan iradat makhluk dalam memandang iradatullah. Akhirnya matikan memandang wujud makhluk, merasakan wujud makhluk dalam merasakan wujud dia. Dia sebenarnya yang mentadbir langit dan bumi. Baru kita nampak dan terang. Lepas tu kita pergi shoot la ilaha illallah tu, dia punya gegaran lain rasa ni. La ilaha illallah ketika sebab dia pum terasa. Getaran kalbi ketuhanan Allah tu pum dia berasa. Ketika itu akan rasa hilang yang lain. Cahaya makrifat makin terang, ya. Itu dia antara sedikit berhubung dengan masalah la ilaha illallah. Jadi bila kata terkaya Tuhan, maka ulama masuk ke dalam tu apa? 11 sifat. Ya, istighna ilah angkul isma 11. Waftikar dan berhajat makhluk pada dia itu 9. Bila cantum 9 dengan 11 jadi 20. Itu yang kita belajar. Jadi yang kita belajar wujud kita sampai habis tu dia masuk secara dimniyah, terkandung dalam kalimah la ilaha illallah apabila kita memahami cara nafi dan isbat. Dia akan terang nampak tu. Ya, masuk cara apa? Dimniyah, terkandung. Bukan masuk cara kita nak ingat. Kalau ingat la ilaha illallah wujud ilang bakar kita bertumbang. Ya, masuk kita faham. Sebut dia kuih bahulu, tak kita faham dah. Situ ada tepung, situ ada gula, semua ada dalam. Bukan nak kuih bau nampak tepung, gula. Wah, bening paling kita ingat satu. Kita faham sab. Dia sebut Tuhan, sab kita faham. Dan yang paling kita penting apa? Kita sebut Tuhan, dia tak berhajat lain, yang lain terikat dengan dia. Maka kita pandang keterikatan kita dengan Tuhan. Baru nampak kebesaran lagi terang, ya. Maka dia akan pergi pada tauhid as, berbincanglah mauju bihaqqin illallah. Habis itu. Kemudian ada setengah daripada sifat yang wajib bagi hak Ta'ala, maka itu 20. Anda akan dibincang akan datang. Ialah pertama al-wujud wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alhamdulillah. Subhanakallahumma wa